Mengapa saya fikir PRU 16 akan diawalkan ke tahun depan sebelum persempadanan semula? Okey, kalau PRU 16 diadakan sebelum persempadanan semula, Zahid, jika jentera perpaduan ni boleh ulangi ke apa yang berlaku di mahkota di seluruh negara dalam 222 kerusi parlimen, atau tolak Sabah dan Sarawak di Semenanjung sahaja ya, semua kerusi parlimen, kalau dia boleh ulangi, dan kalau Zahid boleh kawal jentera Barisan Nasional, sebab jentera Barisan Nasional telah melakukan boikot besar-besaran pada PRU 15. Okey, dan saya percaya boikot ini atau sabotaj ini akan berlaku juga pada PRU 16, sebab mungkin UMNO dengan DAP ada formula lah, nak kerjasama lah, apalah. Ini antara Zahid dengan kepimpinan parti masing-masing, tetapi di peringkat Akaumbi, di peringkat rakyat Melayu Islam tolak DAP dan mereka tolak Zahid. So jentera pada PRU melibatkan terlalu ramai orang yang Zahid tidak boleh kawal, dan mereka boleh sahaja sabotaj, suruh sokong Perikatan Nasional. Ini pernah berlaku pada PRU 15. Tetapi Zahid tak perlu bimbang. Dia kalau kerusi-kerusi yang memang diyakini boleh menang, UMNO boleh menang, contohnya Johari Ghani, Titi Wangsa, majoriti besar, yakin boleh menang, mereka tidak perlu bimbang. Tapi pada kerusi-kerusi di mana UMNO sama ada telah pernah kalah tipis atau menang tipis, mereka boleh fokus jentera di sana, kawal jentera di sana untuk pastikan tidak berlaku boikot. So mereka boleh identify kerusi-kerusi yang mereka fikir boleh menang jika China sokong calon UMNO, untuk mengelakkan boikot di kawasan-kawasan penting. Silap hari bulan pada PRU 16, UMNO akan tambah 10 kerusi dengan sokongan orang Cina. Dengan jentera perpaduan ya, dia akan ya, dan juga jangan lupa ya, bukan hanya jentera UMNO yang akan ada sana. Jentera perpaduan ni termasuk jentera Pakatan Harapan dan MCA dan sebagainya kan. So silap hari bulan UMNO boleh tambah 10 kerusi. Kemudian MCA boleh tambah 5 kerusi. Atau UMNO boleh tambah 15 kerusi. MCA tambah 5 kerusi. So UMNO ni, Barisan Nasional ni boleh tambah 15 hingga 20 kerusi. Begitu juga PH. Dia mungkin boleh dapat contohnya tambahan 5 kerusi. 5 kerusi. Mengapa 5 kerusi? Sebab di kawasan-kawasan tertentu UMNO, walaupun sokongan Melayu terhadap UMNO ni kecil, tetapi di kawasan-kawasan tertentu di mana katakan PH dia kalah tipis, dengan sokongan pengundi Melayu UMNO, mungkin dia boleh menang kerusi-kerusi itu, mungkin boleh tambah 5 kerusi. Jadi PH dengan UMNO boleh tambah 15 hingga 20 kerusi. Bukan 20 hingga 25 kerusi PH dengan UMNO. So katakan PH dengan UMNO tambah 20 kerusi lah, kita ambil minima 20. So sekarang PH dengan UMNO pada PRU 15 dapat berapa? PH dengan Barisan dapat 30 kan. PH dapat 81. 30 campur 81 berapa? 111. Satu kerusi kurang untuk majoriti. Dulu mereka menang majoriti tanpa Sabah Sarawak sebab Syed Saddiq 112. Tapi kalau PH campur Barisan Nasional 111. Tapi sekarang kau tambah 20 kerusi, 111 jadi berapa? Tanpa persempadanan semula ya, kalau PRU tahun depan. 111 campur 20, 131. Bukan majoriti mudah, ini majoriti selesa. Majoriti mudah ialah 112, ini majoriti selesa, tanpa perlu bimbang Sabah dan Sarawak. So PH mungkin 86 kerusi, Barisan Nasional daripada 30 jadi 45, bertambah kuat. Nampak? Okey. Dan tak payah Sabah dan Sarawak. Jadi Anwar tak perlu melutut sangat lagi dengan kehendak-kehendak Sabah dan Sarawak.
Okey. So orang akan tanya saya, kalau begitu mengapa tak tunggu persempadanan semula lagi hebat? Betul, kita sampai persempadanan semula nanti. So sekarang lepas PRU 16, Anwar akan kembali sebagai Perdana Menteri. So 2025 katakan PRU 16 ya, Anwar akan kembali sebagai Perdana Menteri. Of course Zahid tak boleh demand jawatan Perdana Menteri. Okey, sebab Barisan Nasional hanya 45 kerusi ya, 45 kerusi. Pakatan Harapan jumlah dia 86 kerusi. Of course Zahid tak boleh demand timbalan Perdana Menteri. Tetapi Zahid boleh Perdana Menteri, tapi Zahid kekal timbalan Perdana Menteri. Kalau Anwar tak beri Zahid timbalan Perdana Menteri, Zahid akan pergi ke Perikatan Nasional. Faham? Perikatan Nasional mungkin akan terjejas sedikit atau dia kekal sama, itu saya tidak tahu. Tetapi Zahid, dia tetap akan lebih kuat dari UMNO. So of course Zahid kat antara perikatan dengan Anwar, dia akan pilih Anwar. Kalau dia pergi kat perikatan, walaupun UMNO menunjukkan peningkatan, UMNO masih lagi tidak begitu kuat dalam Perikatan Nasional. So Zahid tak boleh demand. Kalau berlaku persempadanan semula, masih menjadi masalah yang sama. Perikatan Nasional tidak akan bantu UMNO untuk kembangkan sayap dia. So Zahid akan kekal bersama Anwar. Kemudian akan berlakulah persempadanan semula. So bila berlaku persempadanan semula, of course target UMNO, kalau saya Zahid, semestinya adalah bersatu. Sebab itulah pesaing UMNO. Di situlah kerusi-kerusi potensi untuk UMNO kembangkan sayap. Jadi di tempat-tempat kerusi parlimen mana boleh pecahkan, especially jika didapati bersatu tidak begitu kuat di kerusi itu, majoriti dia mungkin sekadar 2-3 ribu je. Kalau dipecahkan, bersatu akan jadi lemah, UMNO akan jadi kuat, kerana UMNO sudah ada penyokong Cina menerusi MCA. MCA pun dah dapat sokongan Cina, UMNO pun dah dapat sokongan Cina. Jadi kerusi-kerusi kuat bersatu akan dikurangkan ya, dan UMNO akan dapat potensi tambahan 20 kerusi. Sana sini mereka cari, termasuk dari bersatu, dia akan berpotensi tambah kerusi 20 kerusi. So kepada PRU 16, UMNO menang berapa tadi, kita buat anggaran, dia menang, dia tambah 10 kerusi kan. So kalau tambah 20 lagi, maknanya pada PRU 17 UMNO berpotensi dapat 30 kerusi tambahan. Jadi sekarang UMNO ada berapa? 26 campur 30, 56. Begitu juga mereka akan cari jalan untuk meningkatkan kerusi MCA. So kalau meningkatkan kerusi MCA bukan susah nak cari sampai 20 kerusi. Okey. So boleh tak Anwar kata no to Zahid? Tak boleh. Sebab kalau Anwar kata no to Zahid, Zahid boleh sahaja pergi bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Sebab Anwar atau PH tanpa UMNO, dia hanya bergantung kepada pengundi Cina dan India. Sokongan Melayu dia kurang. Kalau tiba-tiba Anwar tak beri apa yang Zahid mahu semasa persempadanan semula, kalau tiba-tiba Zahid kata okey, kita pergi bekerja, kita tubuh kerajaan bersama Perikatan Nasional, dan masa itu pun anyway, dia pergi ke Perikatan Nasional. Jangan lupa MCA dengan UMNO akan bawa sebahagian daripada pengundi Cina. Bukan banyak, tapi dia akan bawa sebahagian, maybe 20%. DAP akan jadi makin lemah, Anwar akan jadi makin lemah. Pada PRU 17, PH akan jatuh lagi. Dari PRU 13 sampai PRU 15, PH sebenarnya jatuh. Dia akan jatuh lagi, walaupun buat persempadanan semula, sebab dia akan hilang pengundi tradisi dia. So they will not take the risk. Mereka akan beri Zahid apa yang dia mahu. So maknanya
pada PRU 17, okey, Zahid dan UMNO dan Barisan Nasional lah, UMNO berpotensi daripada 26 kerusi dapat 50 kerusi lah. Actually saya percaya boleh sampai 50 hingga 56 lah, 30 tambahan, ya. So 56 lah, ya. MCA berpotensi dapat 20 kerusi asalkan dia kerjasama dengan PH lah pada PRU 17. So 56 campur 20, kita ambil minima lah, ya. Berapa? Okey, so mula-mula benteng pemisah antara pengundi tradisi UMNO dengan DAP dah pecah. Sekarang UMNO tanpa persempadanan semula, kita buat kiraan tadi, dia dah berpotensi pada PRU 16 naik 10 kerusi, MCA naik kepada 5 kerusi, so total 15 kerusi. Kemudian lepas persempadanan semula, UMNO berpotensi tambah kemenangan, ya, campur dengan sokongan Cina, campur dengan dia pecahkan kerusi bersatu, campur dengan mungkin diwujudkan 10 kerusi tambahan untuk UMNO, semua campur sekali, mungkin ada potensi menang lagi 20 kerusi. So maknanya 20 campur 10, 30 campur 26 yang ada sekarang ni 56. MCA berpotensi pergi sampai 20 kerusi. So 56 campur 20, 76 kerusi. Jangan lupa, ya, jumlah kerusi parlimen telah meningkat sebab persempadanan semula mereka akan tambahlah kerusi untuk UMNO, kerusi untuk PH, mungkin kerusi untuk PH ditambah 20 kerusi, kerusi untuk Barisan Nasional ditambah 20 kerusi, ya. So anyway, mungkin UMNO boleh dapat, okeylah, kita jangan ambil nombor yang besar-besar lah, ya. Nanti takut kiraan pun tak logik, ya. Katakan UMNO boleh sampai 70 kerusi, Barisan Nasional boleh sampai 70 kerusi. Of course pakatan pun akan meningkat lah sebab jumlah kerusi parlimen dah meningkat lah, ya. Tapi perikatan boleh tak meningkat. Saya khawatir perikatan akan terjejas. Dia sama ada kekal atau terjejas. Mungkin kalau tambah pun tambah sikit sebab mereka akan pecahkan kerusi bersatu. Okey, pesaing UMNO, saya percayalah. So saya percaya kalau meningkat pun, sebab perikatan kekuatan dia, Melayu Islam dia duk sokong perikatan makin ramai lah. Kalau meningkat pun mungkin dia akan 78 hingga 80 kerusi. So maknanya pada PRU 17 Barisan Nasional akan menjadi satu kuasa yang besar. Dia tidak jauh dari Pakatan Harapan. So dalam keadaan Barisan Nasional sudah jadi kuasa yang besar, selepas PRU 17, apa yang saya jangka ialah Zahid sekarang ni akan jadi kingmaker, bukan kingmaker kecil, kingmaker besar. Katakan barisan sampai 70 kerusi, dia bukan kingmaker kecil, dia kingmaker besar. Atau 65 kerusi pun dia kingmaker besar. 65 kerusi pun, oh, barisan dah kuat. Sekarang Zahid akan demand, sudah sampai masanya UMNO jadi Perdana Menteri. Kalau PH tolak, senang saja. Sekarang Zahid ada kuasa berunding dengan Perikatan Nasional. Mengapa dia ada kuasa berunding? Sebab Barisan Nasional jauh lebih besar dari Bersatu. Bersatu sudah dilemahkan, sudah dijinakkan. Malah saya khawatir Bersatu dah tak wujud lagi. Mungkin tak wujud lagi pun. Dan PAS, kalau banding dengan Barisan Nasional sebagai satu gabungan, PAS ni kecil. So kalau PAS nak tubuh kerajaan bersama Barisan Nasional, PAS kena terima Zahid sebagai Perdana Menteri, ya? Dan Sabah dan Sarawak akan ikut Zahid. Satu lagi risiko yang Anwar akan tanggung ialah jangan sampai Barisan Nasional campur Sabah dengan Sarawak sahaja boleh tubuh kerajaan, tak perlu nak bincang dengan Anwar, tak perlu nak bincang dengan PAS. So Zahid akan jadi kuat. So saya percaya pada PRU 17 Zahid akan jadi Perdana Menteri. Okey.
So anyway, kiraan yang lebih tepat ni semua kalau saya bentangkan nanti live ni jadi rumit lah. So saya percaya pada PRU 17 Zahid akan jadi Perdana Menteri. Maknanya apa yang berlaku sekarang ialah DAP dengan Anwar tanpa disedari sedang membantu menguatkan Barisan Nasional sehingga satu tahap di mana Barisan Nasional tak perlukan Anwar lagi. DAP dengan Anwar akhirnya akan melemah. Melemah sebab mereka ada pengundi tradisi saja. Dan tiba-tiba jika Barisan Nasional kata okey, kalau kau tak mau terima Zahid sebagai Perdana Menteri, kita putuskan hubungan, DAP berisiko hilang sebahagian pengundi Cina. So it is not a win-win, it is a win-loss pada jangka panjang lah. Sekarang win-win, tapi jangka panjang it's not a win-win. Yang win hanya Zahid. So Zahid ni bijak. Dan selepas semua pihak dengar ni, boleh tak Pakatan Harapan sekarang kita strategi semula, kita tak nak benarkan benda tu? Tak boleh. Mereka terpaksa bekerjasama dengan Zahid. Mereka terpaksa setuju dengan tuntutan UMNO bagi persempadanan semula. There is nothing that they can do. Okay, so Zahid adalah dalam kedudukan selamat menghala ke nak jadi Perdana Menteri.